أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah muka surat 4, muka surat 4 baris bawah sekali. Surat 4 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ditimbangkan segala amal mereka itu, segala amal mereka itu segala makhluk pada neraca, pada mizan dipanggil. Neraca dipanggil mizan. Neraca, yang mana mizan neraca ni dia mempunyai satu lidah dan dua daun. Satu lidah dan dua daun. Satu daun tu sebesar 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ditimbang segala amal mereka itu, amal segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada neraca, pada mizan. Ini sambungan pembicaraan dalam kitab Wisyah ni, hak rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan. Wal yaumil akhiri, beriman dengan hari kesudahan. Hak rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah masuk kepada pembicaraan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah dan ilmu. Hak rukun iman yang pertama. Jadi dalam kitab Wisyahul Afrah ini, kitab pekoh. Kitab Wisyahul Afrah ni kitab pekoh, pembicaraan berkaitan dengan sembahyang. Pembicaraan berkaitan dengan sembahyang sahaja. Tak ada bicara bab puasa, zakat, haji, tidak ada. Yang mana kita maklum, hak bahagian ibadahnya ada 4 tajuk. Dia ibadah, muamalah, munakahah, janayah. Dia ada 4 bahagian dalam ilmu fiqh. Jadi bahagian yang pertama ibadah ni ada 4 tajuk: sembahyang, puasa, zakat dan haji. Hak sembahyang, puasa, zakat dan haji itu dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, di awalnya pembicaraan bab tauhid. Lebih panjang daripada kitab Wisyah kita ni. Pembicaraan tauhid dalam kitab Hidayatus Sibyan, dalam 6-7 muka surat jugalah panjang. Dalam kitab Wisyah ni, pembicaraan iman ni hanya 2 muka surat lebih sahaja. Kemudian selesai pembicaraan akidah dalam kitab Hidayatus Sibyan, pergi kepada pembicaraan sembahyang, puasa, zakat dan haji, bagian ibadah. Tapi dalam kitab Wisyah ini, selepas bicara bab iman, bicara bab akidah ini, terus pergi kepada masuk pada bicara bab sembahyang juga. Bab sembahyang.
Masuk bicara bab taharah, bab sembahyang, detail lah. Sehingga kan dalam kitab Wisyahul Afrah ini, ketika membicarakan bab janaiz, bab jenazah, yang mana bab janaiz, bab jenazah ni dah ada 4 tajuk: mandi, kapan, sembahyang, ke bumi. Tu dia ada mandi, kapan, sembahyang dan dapan. Dafnun. Dafnun ni ke bumi. Walaupun pembicaraan janaiz bab jenazah ada 4 pembicaraan, tapi dalam kitab Wisyahul Afrah hanya membicarakan bab solat jenazah. 2-3 musuh juga dalam kitab Wisyah ni bicara bab solat jenazah, tapi nak ceritanya kitab Wisyah memang bicara bab sembahyang. Bab sembahyang sahaja, sehingga kan bab jenazah pun ambil bicara bab sembahyang sahaja. Sebab itulah biasanya apabila orang minta tanya kita nak fokus bab sembahyang, kita Wisyahul Afrah. Adapun kitab Munyatul Musalli, dia dalam tu memanglah bab sembahyang lah, tetapi tajuk taharah tidak ada dalam kitab Munyatul Musalli. Tak ada tajuk taharah. Hak karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kalau kita Syekh Daud begitu tulak atau panjang lebar pula perici bab taharahnya sebelum masuk bab sembahyang. Ini cerita Munyatul Musalli. Jadi untuk permulaan kita nak belajar fardhu ain fiqh ni kena ambil Wisyah lah. Sebab fardhu ain kita belajar bab taharah tu. Sebab taharah itu berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang. Sebab taharah ni dia syarat utama sembahyang. Syarat. Waktu dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan litaharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Bagi taharah ni ahammiyatun kabiratun fil Islam, perkara yang penting, yang besar pada agama kita. Yang penting, yang besar pada agama kita. Sebab apa? Sebab berkait dengan syarat utama untuk sah solat. Berkait dengan syarat utama untuk sah solat. Hak taharah. Syarat utama untuk sah sembahyang adalah taharah. Jadi nak bicara bab sembahyang, bicara bab ni bab taharah terlebih dahulu. Bicara bab taharah terlebih dahulu. Jadi dalam kitab Wisyah lengkap ada bicara bab taharah. Dan kitab Munyatul Musalli tidak ada bicara tajuk taharah. Ini kitab Wisyahul Afrah. Tapi sebelum masuk kepada tajuk taharah, ni sebelum masuk pada tajuk sembahyang, dan kitab Wisyahul Afrah terlebih dahulu membicarakan berkaitan dengan iman. Jadi sekarang bicara hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan persoalan barzah, nikmat dan azab di alam barzah. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, akan dibangkitkan sekalian daripada alam barzah, akan dihimpun di mahsyar, akan dihimpun di mahsyar, kemudian akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka daripada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisap. Yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan menerima catatan amalan dan tidak ada timbangan catatan amalan, akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisap. Yang akan menerima catatan amalan, kemudian akan membaca catatan amalan adalah mereka yang akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menerima catatan amalan dan akan membaca catatan amalan
walaupun pada masa hidupnya dia seorang yang buta huruf, yang tak pandai membaca sekalipun akan dapat membaca catatan amalan. Kemudian yang menerima catatan amalan ni, ada yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Ada yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan, dan ada yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan akan dihisapkan dengan hisap yang ringan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang diberi catatan amalan dengan tangan kanan, maka selagi akan dihisap dengan hisap yang yasir, hisap yang yasir, hisap yang ringan, hisap yang mudah, dan akan kembali kepada keluarganya hal kadang sukacita. Mereka yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri, ataupun yang menerima catatan amalan daripada sebelah belakang adalah di kalangan orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman tetapi banyak dosa, orang yang beriman tetapi banyak dosa, maka khilaf ulama sama ada akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan ataupun menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Tapi pandangan yang muktamad, orang yang beriman walaupun banyak dosa akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan juga. Kemudian apabila dihulurkan catatan amalan, ambil dengan tangan kanan lah. Kenapa nak ambil tangan kiri? Tu atas amalan masing-masing. Nak ambil dengan tangan kanan kiri ke, bergantung kepada amalan masing-masing. Kemudian yang menerima catatan amalan tadi akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketika hisap itulah ada hisap yang ringan, ada hisap yang terperinci, ada pada masa hisapnya dihisapkan dengan cara perlahan, ada hisap dengan secara jahat, secara kuat, ada hisap dengan kurniaan, dan ada hisap dengan keadilan. Jadi hisap ni ada bagai-bagai lah. Kemudian pada masa hisap ni lah, kalau ada kesalahan dengan anak Adam pada masa hisap ni lah, pahala-pahala kebajikan akan dimasukkan di dalam catatan amalan kebaikan orang yang dizalimi ketika hidup atas dunia. Ini pada masa hisap ni adalah dalam keadaan yang kritikal lah. Dalam keadaan yang kritikal sebab sebelum ditimbang catatan amalan atas neraca, hisap terlebih dahulu. Mana kalau kita kata terus kepada timbangan tanpa hisap, kemungkinan pahala kebanyakan kita lebih banyak daripada kejahatan kita. Maka apabila ditimbang, pastilah berat sebelah kebajikan, kebaikan akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hisap ni mizan adalah selepas hisap.
Pada masa hisab tu, kalau pahala kebajikan kita dimasukkan dalam daftar kebajikan orang yang kita ada kesalahan pada masa hidup atas dunia, hak ni hak Nabi kata akan muflih di pada mahsyar, akhirnya akan dicampurkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bunyi? Kemudian pada masa hisab, selepas daripada habis pahala kebajikan, masuk dalam daftar kebajikan anak Adam yang lain, yang kita ada kesalahan ketika hidup atas dunia, dosa pula, dosa seseorang anak Adam yang ada kita buat kesalahan pada masa hidup atas dunia, dosa tu pun dosa orang yang kita ada kesalahan tadi ni akan diletak pada catatan dosa seseorang yang melakukan kezaliman pada masa hidup atas dunia. Ini kata saat yang kritikal, sebab mizan selepas daripada hisab. Sebab itulah kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab akan diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Kita kena hisab diri kita sekarang, kena buat kiraan. Kena buat kiraan sekarang. Cuma nak hisab sekarang ni bergantung kepada ilmu lah, nak buat kiraan. Apa kiraan? Kita kena ada ilmu pengetahuan barulah boleh buat kiraan. Macam contohlah, kita nak buat kiraan pekerjaan dunia, kita kena ada ilmu barulah boleh buat kiraan pekerjaan atas dunia. Sama juga kita nak buat kiraan untuk akhirah, kena ada ilmu lah. Atas dunia kalau tanpa ilmu kita boleh buat kiraan. Nak kira itu ini kena ada ilmu barulah boleh buat kiraan. Begitu juga untuk nak hisab kiraan untuk akhirah kita berdasarkan kepada ilmu. Nak kiraan macam mana dengan dosa-dosa kita dengan Allah, balik pada ilmu. Dosa-dosa kita dengan anak Adam sama juga balik kepada ilmu. Kemudian macam mana kalau dosa-dosa kita dengan anak Adam, kita nak bertaubah, rukun taubahnya macam mana? Kalau situasi yang mana kita nak bertaubah, di antara kewajipan kita dosa dengan Adam, kita kena berhadapan lah, kena minta maaf, kena minta halal. Kalau perlu diganti, wajib diganti. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu kita tidak mampu nak minta maaf, sebab orang yang kita ada kesalahan sudah tidak ada, sudah mati contohnya, macam mana jalan untuk bertaubat kalau kita tidak mampu nak minta maaf? Itu semua balik kepada ilmu. Itu semua ilmu-ilmu yang fardu ain, yang wajib kita pelajari di bawah tajuk taubah. Tajuk taubah masuk di bawah, di antara sifat kepujian, sifat mahmudah daripada ilmu tasawuf yang wajib fardu ain atas kita mempelajarinya.
Itu di antara ilmu yang wajib fardu'ain kita mempelajarinya. Jadi nak minta maaf macam mana dia mati dah. Nak minta maaf macam mana dia tak tahu duduk di mana. Nak minta maaf macam mana kesalahan kita dengan Adam ni pada masa kita bekerja. Siapa anak Adam tu pun kita tak kenal, dia hanya datang berurusan di tempat kita bekerja, tetapi kita buat salah dengan dia. Nak minta maaf macam mana sebab ramai ni pada masa kita bekerja. Sebab ada orang bila bicara bab dosa dengan Adam ni, mengumpat ke, memalukan orang ke, maka masa dia kerja dia kata, oh banyaklah. Kalau mari pekerja ni pelanggan-pelanggan hok berurusan dengan tempat kerja dia tu, selalulah pelanggan tu orang kampung dok tiga apa saat ni tu. Jadi dia komen lah kawan-kawan dia pula. Pada ni komen lah. Kami tanya dah, kenapa nampak panjang bicara dengan seseorang tadi? Tahu-tahulah mari mana orang kampung lah. Jadi macam-macam dikata. Itu semua dosa dengan Adam. Sama telah pula pada masa berurusan tu, dia memalukan pula pada orang yang berurusan dengan dia. Itu semua dosa dengan anak Adam. Itu semua mahsyar belaka tu. Lepas tu kemudian baru belajar macam Ustaz nak minta maaf dengan siapa dia kata. Sebab orang tu memang tidak dikenali. Kemudian kalau kira balik go, oh banyak dia kata. Macam mana jalan untuk bertaubat? Tu kena perici lah tu. Kena perici dia bawah tajuk taubah. Kalau dah kitab penawar bagi hati, di bawah tajuk taubahnya adalah sifat mahmudah yang pertama. Cuma kalau bab taubah dosa dengan anak Adam ni lebih terperincinya adalah dalam kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Minhajul Abidin lebih terperinci berkaitan dengan taubah dengan dosa yang berkait dengan anak Adam. Satu muka surat jugalah pembicaraan taubah daripada dosa yang berkait dengan anak Adam. Bukan satu muka surat. Kita fahamlah ni, kalau satu muka surat tu terjemahan Minhaj Syekh Daud Al-Fatani, satu muka surat tu banyak mana, kita fahamlah banyak mana. Tapi perici dalam tu Imam Ghazali akan perici macam mana kita nak bertaubah dengan dosa yang berkait dengan anak Adam yang memang kita tidak boleh untuk minta maaf. Kerana bagai-bagai kerana lah. Contoh tadi, kerana sudah mati contohnya. Macam mana jalan untuk bertaubah supaya ketika kita menghadap mahsyar ini, dia tidak akan ambil pahala kebajikan dia, pahala kebajikan kita. Dia tak akan ambil pahala kebajikan kita. Tidak muflih. Jadi macam mana? Sebab ni benda hak telah berlalu ni. Hak akan datang, kita akan jaga diri kita molek-molek daripada melakukan dosa anak Adam. Tapi ini perkara sudah berlalu. Perkara hak dulu-dulu. Jadi supaya kita berhadap di mahsyar, ianya tidak akan ambil pahala kebajikan kita. Tu kena atur molek lah tu. Sebab ini kiraannya pada masa hisab, saat yang kritikal. Hisab akan diperhitung satu persatu, akan tiap-tiap catatan amalan. Lepas dia hisab itulah barulah pergi kepada dan ditimbangkan segala amal mereka itu, amal segala makhluk pada neraca, pada mizan. Timbang segala amal. Dalam kitab ni timbang segala amal. Setengah kitab timbang catatan amal, setengah kitab timbang catatan amal. Ni timbang segala amal. Timbang segala amal, amal baik dan juga amal jahat. Terkadang ada kitab menyebut timbang catatan amal. Kalau dalam kitab Wisyah ni timbang segala amal.
Beza tu. Timbang catatan amal dengan timbang segala amal. Jadi sama ada timbang catatan amal ataupun timbang segala amal, itu khilaf dua pandangan. Khilaf dua pandangan. Satu pandangan menyatakan bahawa yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Amal itu sendiri yang ditimbang. Kata setengah bukan. Yang ditimbang adalah suratan amal yang dicatat oleh kiraman katibin tu, yang mencatat sebelah kanan sebelah kiri. Suratan amalan itulah yang akan ditimbang. Suratan amalan yang ditimbang. Orang kitab kita ni dak ni, amal yang ditimbang. Timbang suratan amal, timbang suratan lah. Timbang amal, timbang amal ini kok amal kebaikan dan amal kejahatan akan dijisimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal kebaikan akan dijisimkan, akan dibentukkan atas rupa nur bercahaya. Kemudian amal kejahatan akan dijisimkan dengan gelap gelita. Jadi amal tu akan ditimbang. Amal kebaikan yang dijisimkan untuk ditimbang berbentuk cerah cuaca, letak sebelah daun mizan sebelah kanan. Amal kejahatan yang dijisimkan Allah jadi gelap gelita, diletak kepada daun mizan neraca hak sebelah kiri. Tapi pandangan jumhur mufassirin, kebanyakan ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa yang ditimbang adalah suratan amalan tu sendiri. Suratan amalan kebaikan letak di daun mizan sebelah kanan, catatan amalan kejahatan diletak di daun mizan sebelah kiri. Itu hak jumhur mufassirin. Jadi hak ni khilaf di kalangan ulama. Tapi dalam kitab ni yang ditimbang adalah segala amal mereka itu. Segala amal yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berat catatan amalan kebaikan, maka berjayalah dianya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum. Apabila seseorang berat catatan amalan kebaikan, maka mereka di kalangan orang yang berjaya, dan sesiapa yang ringan amalan kebaikan, maka mereka di kalangan mereka adalah yang merugikan akan diri mereka sendiri. Sebab apabila berat sebelah catatan kebaikan akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila berat sebelah kejahatan, maka akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa timbangan ini pun ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat sebelah kebaikan akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syurga ni ada 7 darajah. Jadi darajah dianya hanya darajah lapis bawah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi angkat darajah lebih sedikit daripada darajah syurga yang sepatutnya didapat. Sebab apabila masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, berada dan darajah mana
Darajah mana di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Khuldi contohnya. Apabila masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di mana-mana darajah di dalam syurga Allah akan kekal selama-lamanya. Darajah syurga ada 7. Apabila masuk ke dalam darajah syurga, hak mana-mana darajah syurga akan kekal selama-lamanya lah. Bukan kata permulaannya masuk darajah syurga, darajah yang rendah. Lama-lama satu tempoh yang tertentu akan diangkat darajah. Tidak. Darajah yang dimasuk dalam syurga, darajah tu akan kekal selama-lamanya. Ada ni. Jadi apabila timbang catatan amalan berat sebelah kebaikan, dia pun masuk syurga darajah yang rendah, maka syafaat Nabi SAW, Nabi akan angkat darajah yang lebih tinggi, maka kekal di darajah tu selama-lamanya. Ini syafaat Nabi SAW pada masa mizan. Kemudian timbang catatan amalan, kebaikan dan kejahatan ni sama berat. Syafaat Nabi SAW adalah Nabi beratkan sebelah kebaikan, sebelah catatan sebelah kanan. Maka berat sebelah kanan akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, darajah yang paling rendah sekali. Tapi masa timbang tu maknanya kebaikan dan kejahatan sama je. Maka syafaat Nabinya, Nabi berat sebelah kebaikan akan ke syurga Allah. Pada masa timbangan amalan berat sebelah kejahatan. Bila berat sebelah kejahatan akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kira kepada neraka Allah dengan kejahatan yang lebih banyak daripada kebaikan tadi, neraka Allah masa yang lama. Lama tak lama, satu hari di hari akhirah 1000 tahun kira masa kita hidup atas dunia. Sehari di hari akhirah kira masa dunia kita sekarang 1000 tahun. Bukan sehari di hari akhirah 1000 hari. Kalau ke hari dunia 1000 hari ni 3 tahun. 1000 hari 3 tahun. Bukan kata satu hari di hari akhirah, satu hari di hari neraka, bukan 1000 hari. 1000 hari hanya 3 tahun. Hanya apa? 3 tahun lama. Satu hari betul-betul dalam neraka pun neraka. Pada ni. Tapi satu hari di hari akhirah, satu hari dalam neraka, bukan 1000 hari di masa dunia, 1000 tahun. Kalau kira hari akhirah, kita dengan Nabi SAW hanya sehari setengah barunya. Hanya sehari setengah lah. Kalau kira hari akhirah dah 1000 dekat 1500 tahun kan. Mana kalau kira hari akhirah baru sehari setengah. Faham tak ni? Inilah kalau bicara bab dosa ni. Neraka. Orang yang beriman, insya-Allah mati dalam iman, akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ke neraka terlebih dahulu. Neraka Jahannam ni satu, kemudian masa lama. Ada ni, jangan buat mudah-mudah. Orang beriman tak apa, akhirnya ke syurga Allah. Ada iman seberat zarrah pun akhirnya akan ke syurga Allah. Iyalah, akhirnya akan ke syurga Allah. Sebelum tu ke neraka Jahannam. Neraka. Jangan buat mudah dalam bab dosa ni. Jangan mudah buat dosa. Seringan-ringan balasan dosa atas dunia ni, seringan-ringan balasan dosa,
letak bara api neraka di tapak kaki, gelegak otak. Orang nak kira tu seringan-ringan balasan neraka daripada dosa yang kita lakukan. Seringan-ringan letak bara api neraka Jahannam di bawah tapak kaki, otak gelegak. Tu kan tu ada ni, otak gelegak, tubuh sejuk ke mana? Bayangkan letak bara di tapak kaki, otak paling atas gelegak, tubuh tu sudut tanyalah. Jangan faham tak cerdik gitu. Otak je gelegak, tubuh sejuk. Allah, tu faham tak cerdik gitu. Dah letak bara di tapak kaki, otak paling atas. Tapi kalau otak paling atas, paling jauh dengan tapak kaki gelegak, tubuh macam mana? Hak tu seringan-ringan balasan dosa kita dengan Allah. Sebab tu di sisi pandangan ulama tasawuf tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa besar belaka. Bukan bercanggah berlawanan. Bukan bercanggah berlawanan dengan pandangan kebanyakan ulama, sebagai disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu jelas dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula di kalangan ulama tasawuf mengatakan dosa besar belaka? Jangan kita hura pandangan ulama tasawuf dengan pandangan yang seolah-olahnya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan kebanyakan pandangan ulama. Jangan hura seumpama tu. Ulama tasawuf membahagikan, menyatakan dosa besar belaka, pandang dari sudut balasan neraka tu berat. Jadi besar belaka lah. Mereka pandang kepada balasan. Adapun kebanyakan ulama membahagikan dosa besar dosa kecil kerana Al-Quran dan hadis jelas. Kemudian dosa besar ijma' ulama wajib bertaubat. Dosa kecil khilaf ulama sama ada wajib bertaubat atau tidak. Dosa kecil diampuni oleh Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan. Situ je nak letak dosa besar dosa kecil, bukan nak meringankan dosa kecil. Sebab sesiapa yang meringankan dosa kecil yang diringankan tadi akan jadi dosa besar. Dia gitu. Dan ulama tasawuf mengatakan dosa besar belaka bukan menafikan hak pembahagian dosa besar dosa kecil. Mereka pandang kepada seringan-ringan seksaan neraka dari dosa yang kita lakukan. Letak bara api di tapak kaki, otak gelegak, kecil ke? Situ. Jangan kita huraikan pandangan ulama tasawuf ni seolah-olah bercanggah. Tidak, kena huram molek. Kena huram molek. Batu ilmu tasawuf tidak boleh membaca sendiri. Walaupun cerdik, belajar tinggi, kajian sendiri, buat nihah sendiri belaka. Bacaan sendiri, ambil bahang di situ, ambil bahang di sini. Gurunya mana? Pembicaraan tasawuf cukup halu. Batulah ulama tasawuf, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh. Ni dalam ilmu tasawuf. Dia bukan hadis Nabi ni. Dalam pembicaraan ilmu tasawuf yang halu, siapa yang tidak ada guru, bacaan sendiri, kajian sendiri, bahang yang dia ambil sendiri, syaitanlah guru dia. Ingat baik. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh. Siapa yang tak ada guru, syaitanlah guru dia. Ini pembicaraan ilmu tasawuf. Dia beringat. Sebab itulah kalau ilmu tauhid, ilmu fiqh pun mengajar satu-satu kitab, berguru ke tidak? Kitab tasawuf mengajar satu-satu kitab, berguru ke tidak? Mengajar kitab Penawar Bagi Hati, berguru ke tidak? Minhajul Abidin, berguru ke tidak? Hidayatus Salikin ke Sairus Salikin ke, berguru ke tidak?
mengajar kita hikam pula. Berguru ke tidak? Ni kena mati molek. Mana? Akhirnya huraian tasawuf yang bercanggah dengan huraian yang sebenar. Tapi orang pandai bercerita, dia pandai aja bercerita kepada orang yang belajarnya orang yang kosong. Orang kosong. Ya, dengan sedap cerita, banyak pula cerita-cerita sebab banyak membaca. Bila banyak membaca ni, banyaklah cerita-cerita yang boleh dikemukakan. Orang dengar pula, dia tak dengar cerita tu lah. Cerita pula hak keramat-keramat, cerita pula hak makam-makam. Lagi nyakut molek. Tapi berguru ke dah? Tapi kalau orang yang berguru, dia belajar, dengar huraian, boleh tahu lalu dah berguru ataupun hanya membaca sendiri. Akhirnya huraian-huraian ulama tasawuf dihuraikan seolah-olah bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Al-Quran dan hadis jelas berkaitan dengan dosa-dosa yang besar. Tapi ulama tasawuf ni dia bukan menafikan hak dalil Quran dan hadis tu. Dia pandang kepada neraka Allah, seringan-ringan seksaan neraka, letak bara api gelegak atau dipandang situ. Badak ni. Jadi jangan kita buat ringan pula. Kita beriman dah. Neraka pun akhirnya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka ni pula kalau sehari tinggal sembahyang satu waktu 500 tahun neraka dah. Faham tak ni? Neraka jahanam ni lah. Orang yang mati dalam iman. Jangan. Sebab itulah orang tinggal sembahyang, kena taubat segera, mati bila-bila masa. Tinggal sembahyang, tinggal puasa, walaupun tidak membatalkan iman. Satu hari sembahyang yang ditinggalkan, satu waktu sembahyang ditinggalkan, satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur syar'i, cukup dah tempoh masa neraka jahanamnya. Bertaubat segera. Kita mati bila-bila masa. Apakah rukun taubahnya? Balik pada ilmu fardhu ain, pembicaraan bab taubah. Di antara rukunnya qada. Itu rukun taubah. Kalau tak qada macam mana ustaz? Kalau tak qada tak ada satu rukun. Dah tak ada satu rukun, jadi tak taubah. Faham-fahamlah. Faham tak ni? Kita nak semayang, cuma rukun rokok je nak tinggal. Jadi tak semayang, tak sudut tanyalah. Tak ada rukun, tak jadilah, tak sah lah. Walaupun rukun semayang ada 13, nak tinggal satu je, tak ada semayang lah, itu rukun. Sama juga dengan rukun taubah. Qada semayang tu rukun taubah, qada puasa tu rukun taubah. Tanpa qada tak pergi taubah. Ada ni. Lepas tu rukun taubah yang lain hak mana pula? Lepas tu nak qada semai puasa ni kena turun ilmu. Kena turun ilmu molek. Nak qada semayang macam mana, nak qada puasa macam mana. Tu balik pada ilmu tu. Jangan pergi jember qada semayang, qada puasa tanpa ilmu. Tu balik pada ilmu. Sebab itulah syarat utama taubah adalah ilmu. Man la yutilbal ain falaisa bisaib. Sesiapa yang tidak belajar ilmu, dia bukan dinamakan bertaubah. Bukan kata qada semayang qada gitu, qada puasa qada gitu. Kena tu molek tu balik pada ilmu. Ada ni. Kalau kita memang terdahulu kita ada tinggal semai puasa, wajib fardu ain kita kena belajar macam mana cara nak qada semai puasa. Satu daripada 4 rukun taubah boleh tinggal semayang, tinggal puasa. Satu daripada 4 rukun taubah, qada semayang, qada puasa. Satu daripada 4 rukun taubah, tinggal semayang, tinggal puasa. Fardu ain kita kena belajar macam mana cara nak qada semayang. Fardu ain kita belajar macam mana cara nak qada puasa. Sebaliknya, kita tidak pernah tinggal sembahyang, kita tidak pernah tinggal puasa, kita tak tahu pun macam mana taubah, ada macam mana rukun taubah kan tinggal sembahyang puasa, macam mana cara nak qada sembahyang puasa, kita tak tahu pun. Tak apa-apa pun tak tahu, bukan hak kita pun.
Tak ada ni. Kalau kita tak pernah tinggal sembahyang, kita tak pernah tinggal puasa, kita pun tak tahulah macam mana cara untuk taubah daripada dosa besar tinggal sembahyang dengan puasa. Salah satu rukunnya qada. Macam mana nak qada sembahyang puasa kita tak tahu. Tak ada apa pun, bukan hak kita pun. Tapi kalau kita terdahulu ada tinggal sembahyang puasa, tu wajib fardu ain, kita kena belajar macam mana cara nak bertaubah dan menyempurnakan rukun taubah, qada sembahyang, qada puasa tu balik pada ilmu tu. Tapi tanpa bertaubah, satu waktu sembahyang 500,000 tahun neraka dah. Neraka jahanam ni. Hak mana imannya tak batal. Ada ni. Ni semua kena qada segera belaka ni. Sebab apa? Mati bila-bila masa. Lepas tu bila kita nak jumpa tajuk taubah ni, tak boleh tunggu. Kena cari guru lah untuk qada segera kita. Contoh, nanti masuk tajuk taubah dan kitab Penawar Bagi Hati. Hak pagi tadi baru duduk bicara tajuk pelihara lidah. Bila nak sampai ke tajuk taubah? Habis bicara lidah, bicara perut, paras, tangan, kaki. Lepas tu bicara pula 10 sifat kecelaan terlebih dahulu. Ada ni. Hak saya mengajar di Masjid Ladang, hak kuliah maghrib tiap minggu. Kuliah maghrib tiap minggu malam Jumaat. Kuliah maghrib tiap minggu malam Jumaat. Banyak tahun sangat dah tu. Baru di penghujung sifat kecelaan, iaitu sifat kecelaan yang ke-10, riak. Riak. Habis riak dalam minggu ni, berkali habislah tajuk riak. Barulah nak pergi kepada tajuk 10 sifat kepujian. Dimulai dengan taubah. Tapi nak siapa taubah tu kelas mingguan di Masjid Ladang malam Jumaat kuliah maghrib. Tak tahulah berapa tahun. Ingat dah berapa tahun? Haji? Tak ingat dah. Tapi banyak tahun dah. Boleh 4-5 tahun. Tu wallahualam lah. Tapi itu kelas mingguan tu, waktu kelas mingguan. Itu kelas mingguan. Tapi kita nak segera bertaubah ni. Nak tunggu bila? Kita kena cari guru khas untuk fokus pada bicara taubah. Nak taubah daripada tinggal semayang, tinggal puasa. Nak qadaknya macam mana? Tu. Ada ni. Sebab nak taubah ni dorongan besarnya adalah takut akan Allah. Dorongan besarnya kita bertaubah ni adalah ingat akan kematian. Itu dorongan yang paling besar, yang akan menyegerakan kita kepada taubah. Takut akan Allah. Nak takut akan Allah kena ada ilmu. Nak takut akan Allah kena ada ilmu. Ada ni. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah daripada hamba Allah oleh orang-orang yang berilmu. Nak takut akan Allah, ilmu. Tapi ilmu tak ada takut. Kita takut akan Allah, ilmu ada ke tak? Ilmu tak cara. Itu tak panggil takut. Itu panggil jara'ah, berani. Beranilah. Tapi ilmu, berani buat ibadah. Betul tak tahu. Berani buat ibadah, akidah betul tak tahu. Tu beraninya tu. Kita nak menghadap Allah ni, akidah kita nak kena betul. Kita nak semayang ni, semayang kena betul. Hati kena baik. Pandai ni. Tetapi dalam kita tengah belajar, pegangan kita belum selesai, bab semayang kita pun banyak tak tahu, kita buat ibadah dalam belajar.
Salah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi salah faham pula. Nak semayang kena tunggu belajar akidah biar sempurna dahulu. Nak semayang kena belajar fiqh biar sempurna dahulu. Nak semayang kena bicara berhati comel dahulu. Tak ada raja gitu. Tapi orang yang bermasalah dia akan pusing seumpama itulah. Makna kita sedang belajar nak betul pegangan, kita tengah semayang. Kita sedang belajar nak betul semayang, kita tengah semayang. Kita sedang belajar nak betul hati, kita tengah semayang. Tapi salah ada lagi tu, tengah belajar. Tak ada ni. Tapi kita belajar segeralah sebab kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedang belajar fardhu-ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak belajar, inilah orang yang sangat berani handalang pendekar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang rokok sujud. Akidah macam mana? Dia berangan-angan, saya beriman dah. Semayang macam mana? Semayang kau dak pandai tak akan boleh semayang. Ni payah ha. Belajar. Dah pandai dah. Apa-apa kalau kita pandai tak boleh belajar ke? Anda tak boleh belajar. Kalau saya ni bolehlah cerita sikit sebanyak. Hati azam tetap nak belajar. Ada ni. Hati tak pernah putus cerita di hati nak belajar. Nak duduk pondok semula tak pernah terpadam di hati. Cerita tak pernah terpadam. Tak boleh pergi pondok kerana ada tanggungjawab. Dengar rakaman tutup guru. Saya sentiasa dengar rakaman tu guru. Sebab apa? Ilmu sekadar mana? Ilmu sikit. Lepas tu kita menyampai kepada orang. Pada ni kita ada tanggungjawab menyampai ilmu kepada orang, kena sentiasa tambah ilmu. Lepas tu cita di hati sentiasa nak belajar. Tak boleh hidup pondok, dengar rakaman. Ada masa dengar rakaman. Ini ni. Terkadang satu kitab tu 2-3 guru dah belajar. Tapi kalau ada masa sebelum ngajar, dengar rakaman tu guru pula. Nak baru balik huraian tu. Sebab nanti kita nak bicara. Lihat ni. Dah kalau kita pandai, apa masalahnya kalau kita belajar? Ada orang bila cerita bab ilmu pegangan, hak salah-salah, macam kata ke dia. Pulak dah. Macam-macam korinah orang ni. Ada orang beranggapan, kita beriman dah. Dah beriman dah, apa masalah kita belajar bab akidahnya? Apa masalah? Kita bab iman bab akidah, kitab tauhid, berapa kitab dah kita belajarnya? Berapa? Kalau orang ngajar tak boleh belajar pula. Saya terkadang kitab saya mengajar dah kitab tu. Khatam dah kitab tu dalam mengajar. Kalau ada daurah daripada Baba Fatani, kitab yang sama, saya mengaji pula. Kitab tu saya mengajar khatam dah. Masa belajar pondok tu 2-3 guru dah nya kitab yang sama khatam. Mengajar khatam. Ada tuan guru daripada Fatani, benda ni, ada tuan guru daripada Fatani, dia mari buat daurah kitab yang sama. Saya belajar. Bulan Ramadan, lepas asar, tiap-tiap hari saya pergi belajar. Apa masalah? Apa masalah? Kalau kita betul lah ada ilmu bab akidah banyak dah, apa masalah kita belajar? Kalau betul lah kita bab semayang comel dah, apa salah kita belajar? Kalau betul dah kita bab tasawuf ni kita mengaji banyak dah, apa salah kita belajar? Belajarlah. Hak seumpama ni sebenarnya tak ada ilmu. Hak dia hanya perasaan seorang je, ilmu tauhid beres dah. Ilmu tauhid beres dah, berapa kitab tauhid dah awak belajar? Tak ada. Belajar masa budak-budak. Tak ada sebenarnya. Bab semayang pandai dah. Dah kitab fiqh, berapa putih dah kitab fiqh kamu belajar? Masa budak-budak dia belajar tu, tak kira tu. Fatihah tak akan tak pandai. Guru mana yang mengakui Fatihah yang kamu baca? Tak ada. Lepas tu pandai macam mana? Ni pandai ni. Ini orang-orang yang sikap orang yang jahil sebenarnya. Tapi jenis apa panggil apa? Jahil. Ni panggil apa? Bodoh sombong. Jahil bodoh sama dah.
Mana jahil sombong. Ni masalah. Tak, biasanya orang belajar, dia belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tetap dia akan mengulangi kitab tauhid, fiqh dan tasawuf. Ada ni. Hak tahu belajar tu dia angang-angang je. Dia perasan dia pandai dah bab tauhid, pandai dah bab semayang. Kalau dah pandai tak akan boleh semayang. Hati baik dah dia ingat. Itu semua tu khoyal belaka tu. Orang yang tak belajar, orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat berani. Menghadap Allah dengan akidah yang salah, sangat berani. Menghadap Allah dengan semayang tak betul, sangat berani. Menghadap Allah dengan riya, ujub, takabur, hasad, Allah lah. Perbanyakkan semai sunat, perbanyakkan membaca Quran, perbanyakkan zikir. Hati riya, ujub, takabur. Oh, ni lagi pelik. Perbanyakkan semai sunat, baca Quran, berzikir, dosa dengan Adam, hutang dengan orang, buat tak peduli je. Ada orang seumpama ni. Ada orang seumpama ni. Hidup dia senang, tapi hutang orang tak peduli. Oh, semai sunat banyaklah, ngaji Quran banyaklah. Hak yang dia berhutang tu jerembung sokmo dalam satu-satu masjid. Akhirnya tuang punya hutang malu nak jerembung dengan orang yang berhutang yang tak bayar hutang dia. Haji, kenapa pula ustaz? Saya segang nak pergi masjid itu. Kenapa? Allah, jerembung dengan orang yang hutang saya tak bayar. Dah kenapa kamu nak segang? Bukan kamu salah, dia salah. Yelah, tapi saya malu, dia kata. Pelik tau. Orang yang hutang tak bayar tak ada malu-malu. Orang yang dizalimi hutang tidak dibayar, orang tu pula malu. Lepas tu kata takut dia lupa, awak kena peringat ke dia. Saya peringat dah. Dia dah tahu je. Takut dia susah, saya tahu. Harta benda dia banyak, tak ada susah pun, boleh tengok kehidupan dia. Kata dia ni pemurah. Panggil budak-budak tafih, budak-budak anak yatim, mai rumah, wi makan, wi duit pula, sorang-sorang. Tu benda sunat lah ke? Hak wajib bayar hutang, buat senyap je. Ada juga manusia seumpama berani dia berlakon. Kalau kita kata gok ni, aktor apa pelakon ni? Aktor tu baiklah. Budak nugerah ni, pembohong ni. Rajin buat amal sunat, tapi kewajipan. Lepas tu nak takutkan Allah, ilmu. Itu syarat dia. Jadi nak taubah, mari kepada takut akan Allah. Satu laginya, ingat akan kematian bila-bila masa. Ada ni. Nah ni kita nak hadapi hisab mizan ni. Mana macam sebut tadi, hak bab taubah. Kalau kita ada dosa bab tinggal semayang, kita ada dosa dengan anak Adam, kita kena cari guru, fokus dalam perkara hak kita nak hadapi. Hak kita nak hadapi ni macam sebut tadi lah, nak tunggu sampai tajuk taubah bila. Tunggu pasal taubah tu bila. Hak Masjid Ladang tu memang saya kata 4-5 tahun dak tu sikit 4-5 tahun tu. Berkali tak tahulah. 10 tahun ke tak apa lagi. Pertama kita apa lagi lah. Sebab di Masjid Ladang tu sebelum daripada Masjid Putih. Kalau Masjid Putih saya tahulah sebab saya ada tengok. 6 tahun setengah dalam Masjid Putih. Masjid Ladang ni sebelum Masjid Putih. Mana mungkin 6-7 tahun 8 tahun juga penawar hati ya. Baru nak habis tajuk riak, sifat mazmumah yang ke-10. Akan masuk bab taubah, sifat mahmudah yang pertama. Tapi nak cerita di sini kita ni, bila nak masuk tajuk taubah, lepas tu kita kata kena khusus untuk diri kita. Cari guru, jumpa molek ni, saya macam ni, saya semayang puasa macam ni, macam mana nak kira. Kembali pada ilmu. Pada ni berapa tanpa taubah ni, timbang
Dosa tinggal sembahyang ni tak tertanggung. Dosa tinggal puasa tak nak banding lah tu, dosa besar. Pada ni. Tapi dosa paling besar dosa akidah yang terpesong lah. Ini kita cerita iman akidah comel. Sekarang kita bertaubah dah daripada akidah yang salah. Hak tinggal sembahyang dahulu, tinggal puasa dahulu, nak taubah. Ada ni. Lepas tu kita ni kalau balik pada ilmu fardu ain, kita dah bengah lah, sama je kita semua. Orang mengajar ke orang belajar ke sama je. Bicara bab diri kita, hak fardu ain, kita tak bengah. Tak nak angkat kepala nak tengok orang tu, nak tengok orang ni, nak keling orang tu, nak keling orang ni, nak jeling orang tu, nak jeling orang ni, tak lepas. Ni kita nilai kita ni macam mana tanggungjawab kita sebagai suami dengan isteri kita macam mana, kita sebagai ibu dan ayah dengan anak-anak kita macam mana. Tilik situ kita ni bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita letak jalan molek kita belajar betul-betul, kita mana ni fokus pada belajar fardu ain, kita mujahadah pada amal akan ilmu tu. Itu jelah kitanya. Mana kalau mati dalam belajar. Kalau mati dalam taubah. Belajar banyak lagi tak lepas fardu ainnya, taubah pun dah selesai. Biar duduk dalam jalan tu. Pada duduk jalan belajar, jalan amal. Mati kita bila masa. Betul lah, ilmu fardu ain tak ada helah, tak sadar pusing lah. Tak ada tu. Fardu ain tu tetap dah. Kalau kita belajar tapi kita kesampingkan ilmu fardu ain, kita mati dalam kederhakaan kepada Allah kerana mengekali jahil fardu ain, dosa yang besar. Ni. Lepas tu kita ni pula latar belakang yang tak sama. Kalau kita fardu ain ni banyak dah kita belajarnya, lebih kepada tambah ulang ringan sikit. Tapi kalau kita orang baru tak boleh turut orang. Kita kena nilai diri kita masing-masing. Kawan kita lain, kita lain. Kawan kita dapat ilmu banyak juga daripada ibu bapa dia. Kita belum tentu lagi dapat ilmu yang sama daripada ibu bapa kita. Kawan kita ni belajar lama dah, kita baru. Kawan kita ni belajar pula dia jenis cerdik sikit, kita ni jenis lambat. Mana kita kena kira, kita jangan kira turut siapa-siapa, kawan ke anak-beranak ke tak kira. Mana kalau kita ni betul-betul daripada ABC, ni saya biasa cerita orang yang betul-betul dia fokus rakaman pengajaran, termasuk daripada babu foto ni, dia khas dah. Dia kata satu hari 2 rakaman tauhid, satu hari 2 rakaman fiqh, satu hari 2 rakaman tasawuf. Tetap dah. Ni cerita orang sibuk ni. Nak pergi masjid, maghrib, dia kata sampai rumah. Maghrib pun lewat dah sampai rumah, dia kata. Ni orang duduk bandar-bandar besar lah ni. Dia kata, tak. Tambahan pula dia kata, nak pergi belajar maghrib di masjid pun, tak ada fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Akhirnya dia terpaksa belajar dengan rakaman. Tak akan sama kata belajar dengan kita iktikaf dalam masjid. Kita dengan kita mengadap dengan guru. Majlis yang dinaungi oleh malaikat takkan sama. Tapi gitu je qada dia mampu. Tapi dia istiqamah. Kok ke mana pun dia kata, mana dalam bawa kereta jam nak pergi kerja, jam balik kerja, 1-2 rakaman dah dia boleh turut. Pada ni. Tu kena gitu lah. Dia nak tinggal kerja tak boleh sebab dia ada tanggungan keluarga. Kena fokus gitu. Tapi atas keadaan diri masing-masing. Tak dinafikan, memanglah afdal kita belajar dengan menghadap guru dalam masjid. Tak nak bandar cerita doktornya kelebihan dia. Tapi dia kata kalau saya pergi masjid pun ceramah je. Bukan ajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf pun. Tu di bandar-bandar besar. Mana dia kata 2 tauhid, 2 fiqh, 2 tasawuf. Tiap-tiap hari. Yang dia ni.
Maknanya dia kata kalau time rehat pergi makan ke tempat makan, di telinga dia ada tu. Ada. Benar apa ke? Apa di telinga? Dia dengar. Dia ingat ada point hok dia nak catat. Dia catat. Ada ni. Tapi ni cerita orang cerdik. Orang cerdik ni dia apa? Dia nakak dia tu kuat. Orang cerdik. Orang dunia pun ngaji tinggi. Orang cerdik. Orang cerdik senang belajar sebenarnya. Senang. Kalau kita orang duk cerdik ni, lah mai duduk dengar sambil-sambil tu, sambil-sambil ni, dak masuk kitanya. Tapi dia cerdik, mudah. Tapi dia mana nak cerita? Ni sebagai contoh kita boleh ambil. Mana saya biasa apa ni? Saya biasa cadangan, rakaman ada beberapa foto ni tu saya cadangan. Maka dia ikut cadangan tu. Kitab Faridah ada rakaman dengan dia, kitab Al-Misbahul Munir ada rakaman dengan dia, ada rakaman. Maka dia ikut, dia dengar ulang ada ni. Lepas tu dia kata lepas sekejap je, dia kata lega lalu dah, lega. Mana kalau dengar pun dengar santai pun tak apa dah, dia kata. Tapi orang cerdik lah ni, orang cerdik. Kalau kita mungkin tak cepat seumpama tu. Tapi nak ceritanya Fardhu Ain simple saja, sedikit tapi kena tu molek. Tapi atas masing-masing lah. Kalau kita ni orang ngaji lama dah, tak ada apa pun, kita hanya nak mengulang begitu, nak tambah-tambah begitu je, senang je. Kalau tak mau belajar tu memang orang asasnya tak ada sebenarnya. Orang ada ilmu, dia kita ilmu tauhid kemah dah, dia takkan tinggal belajar ilmu tauhid. Takkan tinggal. Kitab saya mengaji dah, saya mengajar khatam dah. Ada baba mai buat daurah di Terengganu, saya turut, hari-hari saya turut. Orang kata dah ustaz, kan ustaz mengajar kitab ni, apa masalahnya? Kita tahu belaka ke? Dah. Lepas tu nampak banyak catat. Catat lah. Catat boleh pahala. Dah catat tu tak tahu lagi ke? Tak seperti kita dah tahu. Dah catat apa tahu dah. Apa? Kita ada ruang kosong kan? Catat gila. Rugi. Ruang kosong tak ada catatan, rugi. Orang kita pula catat tu sayang dia tu. Dia duduk sapu kitab dia, sapu. Kosong. Sapu je. Orang dah buat gitu kitab kata. Catat gila. Orang kadang-kadang dia tengok saya pergi hok daurah, dia duk tengok punya catat. Itu cara ngaji pondok. Ni. Mana suka tulis. Walaupun perkara tu kita faham sangat dah, tulis suka. Biar dalam kitab tu susung je. Ke mana? Ni belajar dok apa lagi, tauhid dia mengaku dia pandai, pekoh bab semain dia mengaku dia pandai, tasawuf hati jadi mengaku pandai. Bohong ni bohong. Ni orang jahil ke ni. Tapi yang pelik orang jahil ilmu agama ni, ilmu dunia selapih je belajar. Ilmu agama pandai dah. Hipokrit sungguhlah. Hipokrit apa lagi? Ilmu dunia selapih. Tak ada ngaku pandai dah. Boleh kerja khusu. Khusu apa lagi? Boh atau khusu? Beritahu ke boh tu, saya pandai dah kerja. Hak bab dunia, beraluhnya, cemaknya. Nak balik pada agama, mari majlis surah ni, dia buat belagak pandai. Ni. Pokok pangkalnya orang sombong. Tu je. Pokok pangkal orang sombong. Bila. Yang ni kira molek ni, bab hisab, bab mizan, timbangan amalan, berat sebelah kejahatan. Orang yang beriman, kalau orang kafir tu sebagaimana di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tanpa hisab, begitu juga di kalangan orang kafir ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ini sama je.
Di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tanpa hisap, ada di kalangan kafir masuk neraka tanpa hisap. Dan ada orang kafir masuk neraka tanpa meniti tiang sirat, terus dicampur daripada mahsyar kepada neraka. Orang kafir kalau meniti tiang sirat pun tak ke mana pun, jatuh segera. Faham tak ni? Tak ke mana, nak melangkah ke mana tiang sirat ni, orang kafir. Tapi ada orang kafir masuk neraka tanpa hisap, ada orang kafir masuk neraka tanpa meniti tiang sirat. Orang yang beriman, timbangan amalan berat sebelah kejahatan, akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi akan bagi syafaat, janji orang beriman. Orang kafir Nabi tak akan dapat bagi syafaat. Apa syafaatnya? Kalau mengikut dosa dia yang banyak tu, tempoh masa nerakanya lama. Nabi bagi syafaat, tempoh masa neraka tu disingkatkan. Itu syafaat Nabi. Ada ni. Timbang-timbangan amalan berat sebelah kebaikan akan ke syurga Allah. Syurga Allah ni lapis darajah bawah, darajah bawah. Syafaat Nabi angkat darajah. Masa timbang amalan sama berat baik dan jahat, Nabi bagi syafaat berat sebelah kebaikan, masuk syurga Allah darajah paling rendah. Timbang amalan berat sebelah kejahatan akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikut dosa dia tu ke neraka Allah tempoh masa yang panjang, maka syafaat nabinya tempoh masa tu dikurangkan, tapi tetap ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tempoh neraka tu dikurangkan. Ini syafaat Nabi kepada orang-orang yang beriman. Lihat ni. Dia bab dosa dan pahala ni kita sebutlah secara umumnya, sembahyang syurga, berpuasa syurga, membaca Al-Quran syurga. Ni sebut kebaikan syurga. Orang mengumpat neraka, orang melaga-lagakan orang neraka, orang riak neraka. Pada ni. Tapi syurga ke neraka timbang. Jadi jangan muskil lah. Orang semayang tu syurga Allah. Syurga ke? Dia semayang tapi hutang orang tak bayar, contohlah. Dia semayang tapi tak jujur dalam kehidupan dia, banyak menipu. Neraka juga. Memang dia semayang tapi riba dia terbabit. Memang dia semayang, rasuah dia terbabit, masuk syurga juga. Sekarang ni sembahyang tu syurga lah. Hak dosa lain timbanglah mana banyak kebaikan dan kejahatan. Tak ada ni. Mengumpat neraka, mengumpat ni melaga-lagakan orang neraka tu. Dan neraka mesti ya timbang. Tapi pada kejahatan tu neraka. Gitu. Pada kebaikan tu syurga. Lepas tu timbang. Kita faham kan? Dia tak timbul lah. Dia tutup aurah, tutup aurah balasan syurga Allah. Dah kalau dia tutup aurah mengupak tak tinggal, timbanglah. Kan kita fahamkan mizan kan? Ni mizan, ni mizan. Timbanglah. Ke mana? Sebab kalau dosa masuk neraka belaka, tak ada lah tak masuk neraka. Yang tak berdosa maksum para-para anbiya, para-para mursalin. Kita dosa, bukan kata berdosa, dosa kita banyak. Kalau semata-mata dosa neraka, tak ada masuk syurga lah. Melainkan para-para anbiya, para-para mursalin je, para-para awliya je. Ada ni. Tapi kita sebutnya kerana dosa balasannya neraka. Tapi syurga ke neraka mizan. Tu faham boleh.
timbang banyak kebaikan daripada kejahatan, syurga lah. Tapi itu penentuan darajah syurga. Syurga sekalipun kau darajah yang paling rendah akan menyesal. Ada ni, akan menyesal. Menyesal apa lagi? Syurga darajah yang paling rendah. Syurga dah kan, tak sama darajah nikmat dan syurga ni. Darajah tu pula kekal selama-lama, menyesal. Ada ni. Bagaimana? Jadi timbang amalan tu, kita ni mati, kita dosa terhenti, tapi pahala tak terhenti. Itulah mudah-mudahan akan memberatkan timbangan amalan kita. Mati kita sentiasa belajar dan bertaubah, tapi kita dalam belajar dan bertaubah ni pun tak lepas lagi dosa mata, telinga, apa semua tu kan. Kita dalam belajar dan bertaubah ni beres, tak ada dosa mata, tak ada dosa telinga, tak ada dosa lidah, tak ada dosa hati. Sentiasa berdosa, tapi mati je kita, dosa sudah terhenti, tapi pahala dengan sedekah jariah kita sikit sebanyak, dengan amal ibadah anak cucu kita yang beriman, yang berakidah, dosa ni pahala berpanjangan. Itulah, mudah-mudahan masa timbang tu berat sebelah kebaikan. Tapi kalau tak banyak mana, syurga lapis paling rendah. Alhamdulillah. Tapi memang menyesal lah, sebab orang lain boleh syurga darajah yang tinggi, tapi mereka macam mana mujahadah dengan ilmu dan amal. Tapi kita bersyukur dah kodoh-kodoh kita ni, mana kita belajar, kita betul pegangan, berpegang dengan akidah yang sebenar. Itulah yang ni. Bukan orang ingat bab-bab hak amal zahir, amal batin, fiqh tasawuf ni. Pihak nombor satunya pegangan lah. Waktu saya sentiasa dok tinggal tu. Penekanan bab iman, bab akidah saya dok tinggal. Sebab terkadang begitulah. Ada orang kata orang kurang tekan bab pegangan tu, wallahu alam. Kalau tekan, kalau cerita bab pegangan pun dia kata lesen je, dia kata. Pada lesen? Mana sepitah lalu gitu je. Itu wallahu alam. Saya mengaji pondok, memang Tok Guru sentiasa tekan bab pegangan. Walaupun duk pondok ni bab pegangan tak secara dah. Sehari-sehari berapa kita tak tahu orang pondok belajar. Tak duduk tekan mana dah tunggu tekan. Ada ni bab pegangan, bab akidah kita. Ini timbang segala amal mereka tu pada neraca. Lepas timbang dan laluskan mereka itu sekalian makhluk Allah Ta'ala ni atas sirat, atas titiang sirat. Yang mana titiang sirat adalah apa? Syurga adalah sebelah sana. Syurga seberang daripada neraka. Syurga sebelah sana. Jadi titiang sirat ni semua akan meniti titiang sirat. Wa imma para anbiya, wa imma para mursalin, wa imma mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab apa? Sebab syurga seberang sana. Syurga seberang sana. Maknanya kesemua yang masuk syurga akan melalui titiang sirat. Tapi sepantas kilat lah. Sepantas kilat, tak nampak pun titiang siratnya, tapi tetap akan melalui titiang sirat sebab syurga sebelah sana. Ada ni. Sekarang hak masuk syurga tanpa hisab, catatan amalan tak terima. Hisab tidak ada, mizan tidak ada. Ni hak masuk syurga tanpa hisab, tapi ada sirat, ada sirat. Mereka tetap lalu atas titiang sirat. Ada ni. Kemudian titiang sirat ni
Ialah kita maklumlah dia punya rupa asal dia. Rupa asal dia, panjang dia 1000 tahun. Apa? Naik 1000 tahun di tengah, 1000 tahun ada keturun. Tu rupa asal dia. Kemudian tiang sirak ni pula tajam daripada mata pedang, halus daripada rambut lagi, rupa asal. Kemudian tak ada tempat megang. Tempat ni tempat gayuk ke apa? Gayuk tau. Ni hak kita kan ada tempat megang kan atas tu kan apa? Tempat gayuk. Tempat gantung. Kau panggil apa? Mana? Tak ada ni. Hak ni tak ada Tak ada tempat megang, tak ada. Hak bawah tu pula tukang jolok. Tukang kait pula malaikat bawah tu. Apa ada ni? Lepas tu kata orang kafir tak ada nak geraknya. Dah. Lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut, tempat megang pula tak ada. Hak bawah malaikat pula tukang jolok, tukang kait. Jolok lain dak, kait lain dak. Jolok ni begitu. Kait ni macam orang kapal sawit tu lah. Ada ketika jolok, ada ketika kait. Tahu tak kapal sawit? Ada ketika jolok, ada ketika kait. Tahu? Tak tahu ni. Jolok ketika mana? Jolok pokok tu rendah. Pokok tu rendah. Jolok ke mana apa tu? Hak macam dengan cop tu lah. Cop tu ke? Cop tu tau. Cop tu apa? Cangku hak mata straight tu. Ni apa ke? Jolok jolok ke tikang. Ni. Bila dia tinggi barulah hak ambil tu pula tu. Hak macam bulang sabit tu barulah kait. Dia kalau pokok tu rendah, dia jolok. Apa benda? Tikang tak? Tikang. Kau panggil apa? Ni saya cerita je ni. Tak pernah jolok-jolok, tak pernah tikang-tikang apa kapal sawit tu. Hak pernahnya kutip orang relah. Kenal orang relah? Kutip orang relah. Bila kapal sawit tu jatuh, dia akan butir halah tu relah tu panggil orang relah. Kita kutip bubuh atas kata labi tu. Kata labi panggil. Kata kurek bukan. Kata labi tau. Kata labi tu. Tak pernah bagi dak anda. Daripada budak-budak lagi ikut ayah kait bersawit. Maknanya kita pelepoh dia tu kita sipang bertepi. Lepas tu kita kutip orang lah. Hak besar-besar tu ayah lah yang angkat buatan. Kata lebih kita dah orang nakal. Ada ni. Tapi adalah hak mula tu dijolok, lepas tu dia kait. Sekarang ni hak di tiang sirak ni megang tak ada. Malaikat pula dah duduk kait bawah. Tak ke mananya. Tapi macam sebut tadilah, ada orang kafir tanpa tiang sirak, dicampak daripada mahsyar terus kepada neraka. Tak ada tiang sirak. Tapi kalau orang kafir ada tiang sirak sekalipun, tak ada jatuh segera. Dah hak asalnya, hak asal 1000 tahun ala ke naik, 1000 tahun di tengah, 1000 tahun turun ke bawah. Tapi sepantas kilat dengan amal kebaikan. Sepantas kilat dengan amal kebaikan. Pada masa tu tak kuasa nak bertutur lah pada masa tu. Tak kuasa nak bertutur, melainkan para anbiya je. Para anbiya je. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Para anbiya je masa tu boleh keluar percakapan di mulut. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Ini sebagian dia datang dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Orang lain tak ada seorang pun yang boleh bertutur ketika meniti tiang sirat. Ketika meniti tiang sirat, walaupun dia kalangan yang masuk syurga tanpa hisab, yang boleh bertutur masa tu anbiya saja. Allahumma sallim.
Maknanya beratnya ketika tengok sirat. Tapi hak ada amal ibadah, pahala amal ibadah lah yang akan bawa meniti tengok sirat. Kalau khairat umpama masjid itulah akan bawa meniti tengok sirat. Orang yang melakukan ibadah korban, binatang korban yang akan bawa meniti tengok sirat. Orang yang perbanyakkan baca la haula wala quwata illa billah, Allah Ta'ala akan jadikan umpama burung yang akan bawanya melintas di tiang sirat. Dan juga amal-amal kebajikan yang lain yang sepatah kilat lah. Dia kelakuan yang berbeza pula bagi mereka-mereka yang meniti tiang sirat. Macam mana meniti tiang sirat tu? Kelakuan yang berbeza lah. Kelakuan yang berbeza tu. Ada yang seumpama ni sepantah kilat, ada yang sepantah kilat, ada yang perjalanan yang cepat tapi tidaklah sepantah kilat. Dia kelakuan yang berbeza. Kelakuan yang berbeza. Ada yang umpama angin yang kencang, perjalanan dia tu, ada yang sepatah kilat, ada yang umpama ditiup oleh angin yang kencang, ada yang umpama diterbangkan oleh burung, ada yang cepat umpama kuda lumba. Ni dia ada yang berjalan, ada yang mengesok. Ni hal keadaan yang berbeza-beza kelakuan ketika meniti tiang sirat. Alhamdulillah. Tapi semua akan meniti tiang sirat kerana syurganya seberang sana. Ada orang buat lawak, buat jenaka. Dibuat lawak, dibuat jenaka. Ini perkara pegangan. Buat lawak, buat jenaka boleh merosakkan iman, merosakkan akidah. Oleh kerana nerakanya seberang sana, oleh kerana syurganya seberang sana, jadi dia kata nak buat jahat banyak-banyak. Buat jahat ni jahat sungguh-sungguh. Biar Tuhan ni murka sungguh-sungguh. Bila Tuhan murka sungguh-sungguh ni, Tuhan akan ambil campak dan neraka, terlajak masuk ke syurga sebab Allah gerang sangat ni. Oh, dia main. Ada ni. Macam kita lah, campak apa-apa, gerang sangatnya, terpelanting seberang sana. Jadi buat jahat sangat ni, Allah nak marah, Allah pun campak. Allah campak ni sangat kuat. Jadi terpelanting, terlajak masuk seberang sana, masuk ke syurga. Ini benda akidah ni, benda iman, benda gaib ni jangan main. Berapa dia dengar dah? Syurga sebelah sana. Pada ni semua akan meniti tiang sirat sebab syurga seberang sana. Maka dia pun mikir daripada otak dia nak gurau. Pada ni ini bab pegangan. Gurau bab pegangan, boleh rosak pegangan, boleh rosak iman kita. Dan bahawasanya wajib i'tikad juga. Dan bahawasanya atau pada yang terdahululah bahawa i'tikad pula bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya atas situ. Dan bahawasanya wajib i'tikad bahawasanya segala orang mukminin meminum mereka itu daripada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala orang yang mukminin, segala orang mukmin, memang akhirahnya bicara iman, akan meminum daripada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin mana ni? Mukmin daripada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukmin ummah yang lain akan minum daripada haud Nabi masing-masing. Haud ni kalau kita terjemah telaga lah. Telaga ke apa? Kolam. Bukan telaga Kausar. Bukan telaga Kausar.
Telaga Kausar ni di dalam Telaga Kausar di dalam syurga. Telaga Kausar di dalam syurga. Haud ni bukan dalam syurga. Gitu. Cuma air Telaga Haud adalah daripada Telaga Kausar di dalam syurga. Tapi Telaga Haud lain. Telaga Kausar dalam syurga. Hal ni kita wajib iman ni. Kita wajib beriman yang engkar Telaga Haud adalah puak-puak Mu'tazilah. Puak-puak Mu'tazilah mereka engkar akan telaga Nabi SAW. Tapi di sini meminum mereka itu daripada haud Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang meminum daripada haud Nabi SAW adalah orang mukmin di kalangan ummah Nabi SAW. Adapun orang mukmin di kalangan ummah-ummah yang lain, mereka ada haud Nabi mereka masing-masing. Jadi haud Nabi SAW khas untuk Nabi SAW. Warna di padang-padang ni. Tak ada setuh pun. Ada tak? Dia hidup mati ni. Ke bateri nak habis? Bateri nak habis. Dia dekat bateri tu lak. Dekat bateri. Dan ni dekat bateri ni lak. Bukan setuh, bukan apa ni. Dia mati ni. Dia bateri tu, bateri dia nyala dekat bateri dia. Jadi haud Nabi yang meminum adalah di kalangan orang mukmin, di kalangan ummah Nabi SAW. Kemudian di manakah letaknya haud Nabi SAW? Ini khilaf di kalangan ulama lah. Khilaf di kalangan ulama. Di manakah letaknya haud Nabi SAW? Ada setengah pandangan menyatakan haud Nabi SAW letaknya sebelum meniti tiang sirat. Ada pandangan menyatakan bahawa haud Nabi ni selepas meniti tiang sirat. Sebab apa? Sebab telaga haud Nabi, haud ni telaga dah kalau kita kira. Telaga haud, haud tu telaga Nabi. Sebab mahsyar, tiang sirat, bawah tu neraka, kemudian syurga. Sebelum masuk syurga, di situlah tempat haud Nabi SAW, sebab airnya daripada Telaga Kausar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setengah pandangan menyatakan haud Nabi SAW ni sebelum tiang sirat. Sebelum tiang sirat. Sebab ada riwayat menyatakan bahawa orang kafir nak pergi minum juga. Orang kafir nak pergi minum juga telaga haud Nabi SAW, kemudian dihalau oleh para malaikat. Dihalau oleh para malaikat. Jadi kalau faham di situ, orang kafir nak pergi minum telaga haud Nabi SAW, maknanya sebelum tiang sirat. Bukan selepas tiang sirat. Mula-mula tiang sirat pun jatuh dalam neraka dah orang kafirnya. Jadi hak riwayat menyatakan bahawa ada orang kafir nak pergi minum juga telaga haud Nabi, dihalau oleh para malaikat. Sebelum tiang sirat di sini. Ada ni. Kata Imam Qurtubi, ada dua telaga haud Nabi SAW, sebelum tiang sirat dan selepas tiang sirat. Tapi setengah pandangan menyatakan, jumhur mengatakan tiang sirat telaga haud Nabi SAW sebelum tiang sirat. Itu pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Yang mana dalam hadis sahih Bukhari Muslim
menceritakan bahawa Nabi menyatakan bahawa hak telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni perjalanan dia sebulan. Besarnya telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada kasturi, dan dia punya apa ni? Dia punya gayung, cetong, dia punya gayung, dia punya cetong lebih banyak daripada bintang di langit, lebih banyak daripada bintang di langit. Mereka yang meminum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahaga selama-lamanya. Tidak akan dahaga selama-lamanya. Pada ni. Yang mana selepas dia bangkit daripada alam barzah, orang mukmin sudah meminum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dahaga selama-lamanya. Termasuk di mahsyar mereka tidak dahaga. Masuk dalam syurga Allah pun tidak akan dahaga orang mukmin yang minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang mukmin minum air dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bukan kerana dahaga, tetapi semata-mata untuk menikmati minuman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahaga selama-lamanya. Orang mukmin minum dalam syurga tu minum untuk menikmati minuman syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan minum kerana dahaga. Sebab yang meminum dari telaga haud Nabi SAW ni tidak akan dahaga selama-lamanya, sebagaimana diriwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hal ni pun di antara yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani. Kena kemas situ. Kadang-kadang hak telaga haud ni terkadang kurang diketahui. Ditukar dengan telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habislah. Yang mana yang engkar tolak telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan golongan Mu'tazilah. Dan mendapat mereka itu orang yang mukminin. Ini bicara hari akhirah, bicara orang-orang yang beriman, bicara orang-orang beriman pada hari akhirah. Dan mendapat mereka itu orang yang mukminin, orang beriman, syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ini syafaah kecil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dapat syafaah Nabi pada hari kiamat. Syafaah kecil, yang mana syafaah Nabi hanya kepada orang-orang yang beriman jua. Syafaah pertolongan tadilah. Syafaah ketika timbang amalan, atau syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaahnya sallallahu alaihi wasallam, sebesar-besar syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'atul uzma, ataupun dipanggil asy-syafa'atul kubra, iaitu syafaah yang amat besar pada faslil qada, pada menceraikan hukum. Ini saya pernah bicara dah sebelum daripada ni, yang mana syafaah besar ini sebelum daripada hisab. Selepas lama di mahsyar, Allah Ta'ala ilhamkan kepada orang kafir untuk berjumpa dengan nabi-nabi, untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada satu nabi kepada satu nabi, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaah besar ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mohon kepada Allah, kemudian Allah pun memulailah hisab dengan memberi catatan amalan. Itu syafaah besar fi fasil qada, pada menceraikan hukum. Kita pun habis sikit lagi dok. Biar kuliah akan datang kita masuk pada tajuk. Ni dak payah mana dak bawah ni.
Dan bahawa ia orang yang mukallaf i'tiqad pula bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Arabiyun, bangsa Arab, lagi Qurasyiyun, bangsa Quraisy. Jadi selebih-lebih bangsa Arab, di kalangan orang Arab yang paling lebih adalah Quraisy, orang puak Quraisy. Di kalangan puak Quraisy ni pula yang paling lebih sekali adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang paling lebih sekali adalah Bani Hashim. Ada gitu. Hak paling lebih sekali orang Arab. Kemudian di kalangan orang Arab yang paling lebih sekali adalah Quraisyun, orang Quraisy. Kabilah Quraisy. Di kalangan kabilah Quraisy ni pula yang paling lebih sekali adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib ni pula yang paling lebih sekali adalah Bani Hashim, iaitu Bani keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Dengar tak? Dengar. Dah hidup dah ni. Mana orang masjid? Tak ada orang masjid. Jadi speaker tak ada dah ni tau. Suara-suara ni dah. Orang bunyi dah kat luar tu, speaker dah bunyi dah. Ingat ke sudah dah. Kan ada bunyi speaker lagi? Dah bunyi dah? Ada dah? Tak ada dah, kita berhenti awal. Boleh balik awal. Ada. Tak ada dah, tak ada dah. Lepas tu orang mula kerja dah tu sebab apa? Tak bunyi dah. Kita berhenti sinilah. Ingat ke nak habis hak minggu ni. Tak sempat jugalah. Dan bahawa yang i'tiqad pula bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Arabiyun lagi Quraisyiyun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.